thank you kepada MC. Nama saya Chilin. Dan hari ini kita akan balik kepada topik basic kita, asas kita, iaitu pemakanan kita. Kita nak tengok, kita nak fahamkan cara pemakanan orang pada semua tahap umur. Sekarang kita nak fahamkan apakah masalah dalam semua kumpulan-kumpulan umur yang berbeza. Apakah tips-tips untuk membetulkan, menambah baikkan diet kita. Jadi kita masukkan topik pada hari ini dan soalan pertama. Apakah isu pemakanan pada peringkat yang berbeza? Kita kena mula dari bayi. Kita kena monitor, kita kena awasi. Sebab kita kena selalu awasi apakah diet, apakah reaksi bayi, dan selalu tengok pertumbuhan bayi. Bayi, kalau dia tak normal ni, dia ada 3 situasi. Yang pertama, dia akan lambat. Pertumbuhan dia lambat. Contohnya berat badan, ketinggian pun tak capai normal. Mungkin dia pendek sangat. Orang semua ni tinggi-tinggi, macam orang US tapi dia pendek sangat. Seterusnya kurus. Terlalu kurus. Otot tak cukup ke terlalu kurus. Dan dia ikutlah berat badan dan nampak memang sangat-sangat kurus, tak cukup lah, tak capai berat badan yang optimum. Dan seterusnya obesity. Terlalu berat. Obesity. Kanak-kanak ni kita kena tengoklah ada tak dia dah capai obesity. Dan kita kena ubah cara diet pemakanan dia. Dan tabiat pemakanan dia diubah daripada kecil. Telah ditentukan masa dia kecil. Ikut keluarga. Sebab setiap keluarga ni menyediakan makanan-makanan yang beza, cara pemasakan pun beza. Jadi kita kena bagi dia banyak-banyak makanan, kita kena bagi dedahkan dia kepada banyak-banyak jenis makanan supayalah dia boleh sesuaikan diri dalam semua pemakanan. Contohnya masa ibu hamil ni ataupun masa dia baru disalin, bayi disalin, kena bagi dia banyak-banyak jenis makanan supaya dia boleh accept, dia boleh terima makanan yang pelbagai-bagai. Jadi kalau kita telah pun tentukan sikit-sikit ataupun tak banyak jenis makanan yang kita bagi dia makan, masa dia sampai jadi orang remaja ke, dia takkan ubah lagi. Dia dah tahu apa yang dia suka makan, apa yang dia tak suka makan. Jadilah kita tak nak macam ni kan, kita kena anak kita selalu ni makan banyak, bukan makan banyak lah, makan cukup. Berbeza-beza, makanan yang berbeza-beza. Jangan makan nasi goreng saja, jangan makan ayam goreng saja, tapi kena makanlah sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi sejak dia kecil sampailah dia jadi orang remaja, sebab dia suka pilih-pilih makanan. Janganlah sampai anak-anak kita suka pilih makanan. Dan ini akan jejaskan nutrisi yang diserapkan oleh badan dia. Dan jugalah untuk makanan yang dia dimakan ni, makanan yang dimasak dalam rumah, kalau dimasakkan oleh cara yang tak betul ke, akan jadi gemuk lah. Ada orang yang kata satu keluarga ni, semua ahli-ahli keluarga saya semua gemuk, jadi mungkin ini jin saya, jin. Tapi memang jin ke ada kemungkinan, iaitu ahli keluarga setiap hari masak benda-benda yang sama, makan yang sama, jadi semua pun gemuk sekali. Juga ada keluarga yang bagi kanak-kanak tengok TV, tengok iPad, tengok YouTube masa makan. Ini juga tak baik lah. Tak baik. Kita kena awasi, kita notice lah cara pemakanan mereka. Sebab ini sangat-sangat penting masa mereka masih kanak-kanak. Untuk orang dewasa, dia ada 2 jenis lah. 2 jenis problem, isu, dan kita juga nak masukkan, termasuk remaja sekali lah. Untuk orang dewasa, dan remaja, semua nak kurus kan, nak nampak kurus, nak nampak macam slim, tapi kena pakai cara yang betul. Kalau cara yang tak betul ni, dia tak berjaya kurus
lagipun dia akan jejaskan kesihatan dia. Tak dapat nak kurus, lepas tu ada isu kesihatan lagi. Ni sangat-sangat rugilah. Okey, yang kedua iaitu terbaliklah, situasi yang terbalik iaitu ingat sendiri sihat, lepas tu makan banyak tak baik. Lepas tu orang yang sibuk kerja, sangat-sangat sibuk, sometimes pun tak makan langsung, tak boleh lah, tak baik. Okey. Tak seimbang. Yang keempat, okey, orang dewasa ni kena layan kawan-kawan, kena layan klien, kena layan pelanggan. Jadilah sangat-sangat susah untuk memilihkan makanan yang nak makan sebab kena layan orang lain kan, pergi cari klien ke. Lepas tu minum arak ke. Okey. Lepas tu tabiat kehidupan, okey, tabiat kehidupan macam orang yang stres, okey. Stres akan jadikan masalah usus. Dan masalah usus akan jadikan jejaskan nutrisi yang tak boleh diserapkan dengan baik. Jadi dan seterusnya orang dewasa yang ada kesihatan badan, contohnya yang orang dewasa yang kurang iron, kurang mikronutrien. Ni tak boleh nampak dari luar sebab nampak sihat je, tapi orang tu memang mungkin dia kurang nutrien, mikronutrien, kurang mineral seperti iron, potasium, dan ada masalah-masalah dalam badan dia. Untuk orang tua, yang kita sering nampak, kita selalu nampak, orang tua ni dia nampak macam mana? Nampak macam kurus, nampak macam badan dia sangat-sangat kecil, macam lemah sangat, dan mata pun nampak macam bentuk dia pun belik, tak cukup otot. Dan kita ingat orang tua ni, ini normal, orang tua sampai tua ni memang dia akan rasa nampak macam ni, kurus, lemah. Tapi sebenarnya bukan tau, Jangan rasa ini normal tau, sebab yang orang tua yang terlalu kurus ni, mereka ada masalah kekurangan otot, dan kemerosatan kognitif. Mereka tak cukup otot dalam badan dia. Kalau tak cukup otot dalam badan dia, dia akan rasa macam tak aktif. Nak jalan pun susah, nak berdiri pun susah. Ini merupakan masalah kekurangan otot dalam badan dia. Ini masalah yang sangat-sangat serius. Dan seterusnya, kemerosatan kognitif ataupun kecacatan kognitif lah. Sebab ini juga disebutkan pada minggu lepas, sebab ini berkaitan dengan mineral-mineral dalam orang tua tu. Kalau orang tua tu tak dapat mineral-mineral yang baik, dia takkan ada kognitif yang sihat lah. Dan lepas tu orang tua juga ada isu keguguran gigi. Gigi keluar, gigi terjatuh, gigi terkeluar. Jadi mereka tak dapat makan makanan yang banyak dan makanan yang berbagai jenis, hanya sikit-sikit je. Lepas tu mereka pun akan rasa tak nak makan banyak, dan tak ada keinginan nak makan. Dan kedua, masalah ini ialah dia tak dapat sendiri, tak boleh take care. Dia tak boleh lagi take care sendiri sebab contohnya dia tak boleh lagi makan cukup, ataupun dia akan lupa dia telah makan ke dia belum makan lagi. Dan ketiga, orang tua akan ada penyakit, contohnya diabetes, contohnya penyakit hati, dan sebagainya lah. Dan masa ini ada juga mungkinlah anak-anaknya dia nak orang tua ni sihat kan, tapi dia pun tak faham apa yang boleh bagi mereka makan. Jadi mereka bagi makan makanan yang salah sebab mereka nak saya punya ibu datuk semua sihat, jadi saya bagi semua benda bagi dia makan, tapi ini sebenarnya tak baik tau, sebab kita pun tak sure apa yang dia sebenarnya boleh makan. Jadi orang tua ni dia memang ada keperluan yang berbeza. Amount yang boleh dimakan dan boleh tak apa-apa nutrisi yang dia boleh makan yang kena elakkan. Lepas tu kena cukup pastikan ada protein yang cukup, amount protein yang cukup, dan kena elakkan untuk kekurangan otot ataupun kemerosatan kognitif ni, semua kena elakkan, dan supaya kita nak ingat untuk bagi mineral dan nutrisi yang cukup lah. Dan seterusnya
apakah tips-tips yang kita boleh ubahkan situasi ini, meningkatkan status mereka. Okey, untuk kanak-kanak kan, untuk kanak-kanak mereka suka pilih, sangat picky. Okey, picky eater. Maksudnya mereka pilih makanan yang mereka suka sahaja, yang mereka tak suka ni mereka tak makan. Tapi kan ada satu tip dekat sini, sebab kanak-kanak kan suka makanan yang berwarna-warni, ataupun mereka suka makan yang berbentuk sangat cute, yang comel kan. Jadi ibu bapa ni kena investkan sedikit masa, kena kreatif dalam menyediakan makanan. Okey, ini sikit payah tapi ini sangat-sangat berbaloi lah. Kita hanya kena beratur sikit makanan-makanan tu, bentuk-bentuk dia jadi Mickey Mouse ke, macam muka senyum ke, makanan tu untuklah bagi mereka suka mencintai apakah makanan yang dibagi. Okey, bagi mereka selera. Okey, lepas tu ada juga satu tips dekat negara lain yang mereka panggil one bite food, iaitu satu sudu makanan. Okey, kena bagi mereka satu sudu. Okey, kajian telah menunjukkanlah kita kena bagi dia satu sudu makanan baru kepada anak-anak dan kena try selama 10 kali sampai 15 kali. Baru mereka akan menerima sesuatu makanan yang baru. Okey, jadi kena keep trying. Okey, kena keep trying lah bagi mereka cuba makanan baru. Janganlah putus asa 3 kali telah berputus asa. Okey, kena berteruskan untuk cuba. Okey, dan seterusnya blender. Blender ni sangat-sangat useful, macam sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mereka tak suka makan kan. Blend saja. Semua ni blend saja. Pakai blender, lepas tu blend yang fresh, yang buah-buahan semua ni. Dan juga untuk telur kan, telur juga sangat-sangat senang untuk tambah dalam makanan, macam goreng sayur, buat tauhu, semua boleh tambah telur sahaja dan tambah dalam bubur dia, dan sebab dia ada banyak-banyak protein dan mikronutrien yang lain. Dan cara ketiga, bagi mereka pilih. Contohnya bagi mereka pilih, okey, kalau lepas tu negotiate. Contohnya, okey, sekarang saya nak bagi kamu makan sayur-sayuran. Dan kalau kamu nak makan ni, okey, saya bagi hari-hari apa-apa. Bagi negotiate sedikit. Bagi mereka ada rasa syok sedikit, barulah mereka akan makan. Kan? Jadi ini untuk training latihan ni semua ni untuk bagi mereka sihat lah. Janganlah sampai macam perang. Macam perang ni gaduh ni tak baik lah. Yang gaduh kena komunikasi. Okay? Kena sediakan makanan-makanan yang menarik. Okay? Dan untuk kanak-kanak yang obesity, yang terlalu berat, dan sini kita nak buat disclaimer dan iaitu kanak-kanak ni tak boleh kuruskan. Jangan guna cara slim badan untuk mereka. Jangan gunakan cara-cara kita nak kuruskan badan orang dewasa ke atas anak-anak. Kena guna cara pemakanan, pengubahan cara pemakanan. Jangan bagi mereka makanan ringan untuk menjadikan hadiah kepada mereka. Tapi dah bagi mereka makan sayur-sayuran ke, kurangkan makanan berlemak ke. Jangan pergi suruh dia makan produk-produk kuruskan badan, jangan. Tak boleh. Okey, untuk orang dewasa ni juga perlu ada pemakanan yang seimbang, protein, karbohidrat iaitu roti, nasi, lepas tu sayur-sayuran, ada fiber, okey, buah-buahan, ada vitamin dan fiber juga. Okey, dan setiap hari kena ada 1 serving ataupun sama ada 2 serving sayur-sayuran dan buah-buahan. Hari ini kita nak bagi anda sedikit konsep untuk pemilihan makanan. Dan banyak orang ingat, okey, makanan yang sihat maknanya kita kena makan salad. Jadi sihat. Kita kena makan fish bowl. Kena makan dada ayam yang steam. Banyak orang ingat inilah cara yang sihat. Okey, tapi sebenarnya bukan. Sebab setiap hari nak ulang-ulangkan cara pemakanan macam ni pun susah. Setiap hari makan benda yang steam,
tak boleh lah. Dan dia akan lebih kaloris dan dia akan terlalu kecil terlalu kurang, terlalu kurang mineral dalam ni. Kalau makan dada ayam saja tak cukup, tak ada sayur-sayuran. Dan sebenarnya kita tak perlu makan macam ni. Kita boleh enjoy sikit, tak perlulah strict macam ni. Dan gambar seterusnya. Tengok. Nasi lemak. Nasi lemak, adakah dia seimbang? Memangnya dia seimbang dah, makanan seimbang. Dia ada protein, ada telur, nasi ada karbohidrat dan mineral, dan kacang tu dia ada protein, ada minyak yang baik, dan dia ada timun. Timun merupakan sayur. Dia nampak macam seimbang tau. Adakah seimbang ke? Kurang sedikit lah, kurang sedikit. Dan kita kena tambahkanlah amount sayur-sayuran. Janganlah timun saja, tapi tambah lagi sikit sayur-sayuran bagi dia seimbangkan. Dan seterusnya, nasi tu kan ada santan. Jadi nasi lemak ada santan. Jadi makanan macam ni boleh makan sekali seminggu. Bukanlah langsung tak boleh makan, tapi boleh makanlah sekali seminggu. Dan seterusnya, nasi campur. Nasi campur ni best sebenarnya. Sebab tak perlulah makan dada ayam yang steam saja ke. Kita boleh ubah sedikit untuk makan nasi campur. Sebab nasi campur ni kita boleh pilih apa yang kita boleh makan. Dan nampaklah dekat gambar ni dia guna telur goreng. Kalau telur mata ni goreng ni dia ada kaloris yang banyak. Sebab minyak kan. Lepas tu ayam goreng pun ada kaloris yang berlebihan lah. Sebab kalau ayam goreng ataupun telur goreng ni dia ada minyak yang berlebihan, jadi dia ada lebih 100 kaloris. Lepas tu kalau ayam goreng ni dia kena pakai apa ni? Dia kena pakai flour kan. Lepas tu flour kan ada kaloris yang lebih juga. Jadilah telur boleh jadi steam, kita boleh steam telur. Tak payahlah nak goreng setiap kali kan, tak telur mata ni steam. Lepas tu goreng boleh lepas tu daging boleh juga pilih. Daging yang bukan goreng lah. Bukan goreng, boleh pilih. Jadilah ketiga. Gambar ketiga, apakah masalahnya? Dia ada banyak sayur. Dia ada banyak daging. Dia ada sedikit flour dekat daging tu. Tepung. Dan dia ada banyak-banyak minyak. Dan sedikit tak baik. Ada dua masalah. Yang pertama, garam terlalu banyak dan santan ni yang ditambah ni juga tak baiklah. Dan kita boleh minum je sup kari. Sup kari ni best kan, tapi kurangkan sedikit lah. Jangan minum banyak-banyak sup kari sebab dia pun sangat-sangat gemuk. Jangan makan goreng-goreng. Dan seterusnya, gambar keempat ni, dia ada tahu. Dia ada tahu dan dia ada telur dan dia ada sayur-sayuran. Ini sangat-sangat best. Chiling kata ini best. Sebab dia ada protein, dia ada sayur-sayuran, dia ada nasi yang tak terlebih. Je. Dan lepas tu sandwich. Adakah sandwich memang tak sihat ke? Yang tak semestinya sebenarnya, sebab sandwich ni dia ada kita boleh letak sayur-sayuran, telur, tomato, dan seimbang lah. Dan hamburger, untuk burger ni memang tak baik ke? Kalau kita customize hamburger ni, kalau kita buat sendiri memangnya dia okey je. Contohnya kalau yang patty dalam hamburger tu kita boleh buat sendiri kan. Jadi lepas tu sayur-sayuran kita lepas letak banyak sikit, ataupun tomato boleh letak. Jadi inilah untuk orang tua. Orang tua sebab mereka gigi telah tua juga kan. Gigi tak berapa fungsi lagi. Jadilah macam mereka kena makan macam bubur. Kena makan sup, minum sup. Sebab mereka makan tak makan banyak kan. Jadi mereka perlukan kaloris. Jadi boleh tambah sedikit protein dan sedikit minyak dalam makanan mereka.
Dan kita boleh tambah spirulina. Serbuk spirulina pun baik untuklah kesihatan mereka. Dan juga kita boleh tambah minyak, minyak olive oil. Okay, sebab olive oil ni dia pun sangat-sangat best dan sangat bernutrisi untuk orang-orang tua. Olive oil ataupun minyak yang baik lah. Jangan sampai guna minyak goreng. Tu tak baik. Kena pakai minyak yang sihat dan boleh terus tambah. Tak perlu goreng-goreng lagi. Lepas makanan tu dah siap dimasak, boleh tambahlah makanan dekat masak apa ni? Makanan tu. Okey. Dan boleh sediakan sedikit-sedikit dessert macam tau fufa. Sebab tau fufa ni dia ada protein, okey, dan boleh buat puding, okey. Kena masukkanlah susu serbuk susu masuk dalam puding tu. Dan boleh tambah susu, yogurt, semua ni lah. Ini semua sangat senang sangat senang masuk yang dimasuk dalam masukkan. Okey, untuk tauhu ni okey dalam bubur dan boleh buat puding, buat smoothie. Nampak smoothie pun best untuk orang tua. Kita boleh tambah sedikit ice cream. Ice cream dalam smoothie. Sebab ice cream ni dia ada banyak calories kan. Ini untuk orang tua yang tak cukup makan. Untuk orang tua yang makan banyak ni tak perlu tambah ice cream lagi. Okey. Dan juga boleh bagi peanut butter. Okey, peanut butter dia ada banyak protein dan banyak-banyak minyak yang baik. Okey, ini semualah boleh bagi orang tua. Okey. Dan sangat-sangat baiklah. Blender pun sangat-sangat berfungsi. Yang tak boleh makan tu blend saja sayur-sayuran ke. Okey. Jadi kita boleh tambahkan makanan tambahan dalam dalam makanan mereka. Dan macam mana kita boleh menggunakan spirulina untuk membantukan mereka? Okay, yang pertama, kenapa kita nak pilih spirulina? Sebab dia ada 60 jenis nutrisi. Yang kita perlukan, semua nutrisi asas yang kita perlukan, dia semua ada. 20 mineral, 18 vitamin, 18 protein. Okay, sesuai untuk vegetarian juga. Lepas tu dia ada karbohidrat yang sikit dan dia ada minyak juga yang baik. Okay. Dan juga lah mungkin anda akan tanya, makan spirulina sahaja memang baik ke? Memang cukup ke? Dia memang sangat-sangat best ke? Jadi dekat sini kita nak tunjukkan sedikit kajian-kajian sains untuk membuktikan dia memang sangat-sangat best untuk spirulina ini. Ini yang pertama, okey, sebab kajian spirulina ni kan mereka biasa dijalankan dekat negara-negara yang miskin. Contohnya negara Afrika. Jadi anak-anak dekat negara Afrika ni mereka dibagikan spirulina untuk makan. Okey, mereka makan spirulina 10 gram setiap hari. Okey. Dia ada banyak-banyak implikasi yang baik. Okey. Lepas mereka makan spirulina sebulan, okey, 30 hari, semua jadi sangat-sangat sihat. Contohnya hemoglobin mereka tinggi, okey, protein meningkat, okey, albumin pun meningkat. Yang kanak-kanak yang kekurangan zat makan ataupun kekurangan iron pun menurun, okey, daripada 30% sampailah 20%. Jadilah kajian ni sangat-sangat best. Nampaklah edema kurang ke 40%. Dan sebab edema ni kan mereka nampaklah orang-orang Afrika mereka perut sangat-sangat besar. Perut besar ni edema ni sebab kita tak cukup protein. Masa kita tak cukup protein ni perut akan kembang macam kanak-kanak dekat Afrika. Jadi edema ni telah pun dikurangkan kepada 4%. Jadi spirulina ni memang baru boleh bantu anak-anak yang mereka yang tak cukup nutrien ini. Yang tak suka makan sayur-sayuran, boleh bagi mereka spirulina sebagai macam makanan ringan dan bagi snack. Dan juga kita pernah bincangkan kan tentang untuk wanita yang hamil boleh juga makan spirulina. Sebab kita nampaklah wanita-wanita hamil yang makan spirulina ni hemoglobin mereka meningkat. Dah improve hemoglobin mereka. Okey. Dan anemia juga dikurangkan. Ini jugalah menunjukkan spirulina ni memang sangat-sangat baik. Dia memang ada fungsi dia yang boleh meningkatkan tubuh badan kita, menambah baikkan nutrisi-nutrisi dalam badan kita. Pertumbuhan badan kita ataupun kanak-kanak, okey, juga boleh menelan. Okey.
Yang jikalah kanak-kanak yang tak boleh menelan ni, kita juga bolehlah sebut bentuk sebut spirulina. Alkaline spirulina ni dia ada yang tablet, dia ada yang sebut. Okey, kalau dia boleh chill, boleh makanlah. Tapi kalau tak boleh guna gigit ni, boleh macam kanak-kanak dan orang tua boleh guna sebut spirulina. Dan kita cadangkanlah anda untuk ambil sebut spirulina. Dan orang ingat sangat-sangat susah, tapi sebenarnya tak susah pun. Tak susah pun. Inilah tips-tips yang anda boleh pakai dalam makanan-makanan anda. Macam mana kita nak boleh tambah spirulina dalam makanan kita? Nampaklah. Kita boleh juga tambah dalam jus-jus orange ke ataupun jus-jus lemon ke. Lepas tu boleh jadi macam puding, pakai chia seed, pakai tambah milk, tambah yogurt, dan boleh tambah sedikit kacang-kacang. Kalau kacang-kacang tak boleh nak gigit, boleh pakai blender, blendkan kacang-kacang tu, lepas tu tambah dekat atas. Lepas tu spirulina boleh juga tambah dekat salad, egg salad. Anda boleh buat egg salad, lepas tu anda boleh tambahkan mayonis, dan boleh tambahkan sebut spirulina lah. Okay, dan lepas tu contohnya anda buat spaghetti ke, spaghetti pun boleh gunakan spirulina untuk buat preser dia. Lepas tu smoothie, okay, smoothie buat sup ke, bubur ke, semua boleh juga. Yang kita juga boleh apa ni? Kita juga boleh tambah di atas nasi sahaja. Terus tambah di atas nasi. Dan macam dekat mie pun boleh, dekat bubur semua pun boleh tambah. Okey, dan sekarang kita tunjukkan okey apakah efek spirulina dalam makanan kita. Kalau satu mangkuk bubur putih, dia ada 2 sampai 4 gram protein lah. Dan kita boleh tambahkan telur. Okey, tambahkan telur. Okey, lepas tu boleh tambah tambah daging sedikit, lepas tu boleh tambah lagi alkaline spirulina sebut. Okey, dan kombinasi ini dia boleh tambah lebih kurang 20 gram protein, bukan kilogram ya. Okey, dia dah jadikan 20 gram protein. Ini sangat-sangat senang tapi dia sangat-sangat efektif dan sangat-sangat baik untuk badan kita. Okey, dan ini sangat best untuk kawan-kawan yang tak suka makan banyak, tak boleh makan banyak, tapi mereka pun perlu lagi mineral-mineral dalam badan mereka. Mereka boleh pilihlah cara-cara macam ni. Dan alkaline spirulina ni memang sangat-sangat beza dengan spirulina yang biasa. Dan anda boleh tengok dalam gambar ini, dia sangat berjenama dan kita adalah juara selama 10 tahun dalam pasaran. Dan juga dia dicipta dan disahkan oleh doktor daripada Jepun. Dan kita punya saintis alkaline juga menggunakan alkaline spirulina lah untuk menjalankan kajian-kajian untuk tengok apakah fungsi ataupun apakah kebaikan alkaline spirulina. Dan mereka nampaklah dalam report laporan kajian mereka, alkaline spirulina ada banyak-banyak protein, beta karotin, dan dia sangat-sangat tinggi tau. Dia tinggi daripada spirulina yang biasa. Memang luar biasa lah. Memang beza dengan spirulina yang biasa. Dan dia juga ada iron, ada zat. Jadi dia sangat-sangat beza dan dia juga merupakan antioksidan. Dan alkaline spirulina kita dianugerah oleh negara-negara yang berbeza dan juga disahkan oleh apa ni, banyak-banyak authority lah, saintis semualah. Okey, inilah sebab kita juara selama 10 tahun dan ini saja perkongsian saya pada hari ini dan saya harap anda boleh lagi memahami tentang spirulina, tentang cara pemakanan yang baik. Okey, jadilah dan kita harap anda selalu sihat dan makan dengan sihat. Bye bye.